Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, apa khabar semua? Cikgu Nurul doakan agar murid-murid 3 Neptun dalam keadaan sihat sejahtera. Bersua lagi dengan PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk subjek sains 14 Jun 2021. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan masuk unit yang baru, topik yang baru dalam subjek sains. Hari ini kita akan belajar unit 4 iaitu haiwan. Cikgu Nurul nak tanya, adakah murid-murid sudah bersedia untuk mengikuti PDPR Sains pada hari ini? Mari, jom kita mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah murid-murid sekalian, cuba perhatikan gambar yang Cikgu Nurul paparkan dalam skrin. Apa yang murid-murid dapat lihat? Ya, sudah pastilah gambar haiwan. Ini adalah beberapa jenis haiwan yang ada banyak yang ada di dalam Malaysia, di luar Malaysia, di seluruh dunia. Ini adalah sebahagian haiwan yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita sebut bersama-sama. Mari kita camkan apakah haiwan yang dipaparkan di dalam skrin. Baiklah, ini ialah ayam, kambing, ular, yang ini ialah gajah, burung dan juga buaya. Bolehkah murid-murid beritahu kepada cikgu apakah tabiat pemakanan untuk setiap haiwan ini? Ya, Cikgu Nurul yakin ada di antara murid-murid sekalian yang sudah mengetahui dan sudah pun tahu apakah tabiat pemakanan bagi setiap haiwan yang Cikgu Nurul paparkan di skrin. Mari kita bincangkan. Murid-murid, apakah makanan untuk ayam? Ya, ayam makan jagung yang bersumberkan daripada tumbuhan dan makan cacing. Betul tak? Baik. Manakala haiwan yang kedua pula iaitu ular. Ular merupakan haiwan yang makan daging sahaja. Pernah tak murid-murid melihat ular makan sayur-sayuran? Sudah pastinya tidak, betul tak? Jadi ular tabiat pemakanannya ialah daging. Baik, manakala gambar yang ketiga ini ialah gambar seekor burung. Ya, burung juga mempunyai tabiat memakan apa? Ya, cacing dan jagung. Baik, sama seperti ayam. Ayam dan burung dalam kategori haiwan yang tabiat pemakanan yang sama. Manakala haiwan yang keempat ialah kambing. Ini ialah seekor kambing. Boleh tak murid-murid beritahu kepada Cikgu Nurul apakah tabiat pemakanan seekor kambing? Bagus. Kambing tabiat pemakanannya ialah tumbuhan, terutama rumput hijau. Baiklah murid-murid. Seterusnya gambar yang kelima ialah gambar seekor gajah. Apakah tabiat pemakanan gajah? Bagus murid-murid. Gajah juga merupakan haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Sama seperti kambing. Kedua-dua ekor haiwan ini tidak makan haiwan lain, tidak makan daging. Manakala gambar yang keenam ialah gambar seekor buaya. Ya,
Cikgu Nurul yakin murid-murid sudah pun tahu tabiat pemakanan seekor buaya ialah makan makanan daging haiwan. Pernahkah murid-murid melihat seekor buaya makan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan? Ya, sudah pastinya tiada. Baiklah murid-murid, boleh tak keenam ekor haiwan ini, boleh tak murid-murid beritahu Cikgu Nurul? Apakah haiwan yang sama tabiat pemakanannya berdasarkan keenam gambar haiwan yang Cikgu Nurul paparkan ini? Ya, bagus. Okey, seekor ayam dan burung mempunyai tabiat pemakanan yang sama, iaitu makan makanan bersumberkan tumbuhan, itu jagung, dan makan cacing, iaitu bersumberkan haiwan lain. Manakala seekor ular tabiat pemakanannya sama seperti seekor buaya, yang mana kedua-dua haiwan ini hanya makan haiwan lain. Dan seterusnya, kambing dan gajah mempunyai tabiat pemakanan yang sama, iaitu kedua-dua ekor haiwan ini hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Adakah murid-murid dapat memikirkan dan menyenaraikan haiwan-haiwan lain yang sama tabiat pemakanannya seperti seekor ayam, ular dan kambing? Ya, Cikgu Nurul yakin murid-murid di rumah dapat menyenaraikan haiwan lain yang tabiat pemakanannya sama seperti yang Cikgu Nurul bincangkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa lagi, mari kita melihat maklumat seterusnya. Baiklah murid-murid, okey, ini kita akan membincangkan, kita telah pun mengetahui mengenal pasti beberapa ekor haiwan yang dapat dikelaskan mengikut tabiat pemakanannya. Okey, haiwan dikelaskan mengikut tabiat pemakanannya. Baiklah murid-murid, haiwan herbivore. Apakah itu haiwan herbivore? Ya, haiwan herbivore ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Contohnya gajah dan kambing. Ada banyak lagi haiwan dalam kategori haiwan herbivore. Contohnya lembu. Baiklah murid-murid, haiwan herbivore iaitu haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Seterusnya, haiwan dalam kategori haiwan yang makan haiwan lain dikenali sebagai haiwan karnivor. Haiwan karnivor contohnya seperti yang kita bincangkan sebentar tadi ialah ular dan buaya. Ular dan buaya merupakan haiwan yang makan haiwan lain dan hanya bersumberkan daging haiwan sahaja. Dinamakan sebagai haiwan karnivor. Bolehkah murid-murid senaraikan contoh haiwan lain yang merupakan kategori tabiat pemakanannya sama dengan ular dan buaya, iaitu haiwan karnivor? Ya, sudah pastilah seekor harimau. Pernahkah murid-murid melihat harimau makan jagung atau sayur-sayuran? Ya, sudah pastinya belum lagi. Kerana harimau merupakan haiwan karnivor yang mana harimau makan daging sebagai sumber tabiat pemakanannya. Baiklah murid-murid, yang terakhir haiwan omnivor. Haiwan omnivor ialah haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain.
Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, haiwan omnivore contohnya seekor haiwan dan seekor ayam dan seekor burung. Di mana kedua-dua ekor haiwan ini tabiat makanannya ialah jagung dan cacing. Jagung merupakan tumbuh-tumbuhan dan cacing ialah haiwan. Manakala maka dengan ini haiwan omnivore ayam dan burung merupakan dalam kategori haiwan omnivore, iaitu yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Bolehkah murid-murid senaraikan kepada Cikgu Nurul apakah contoh haiwan omnivore yang anda tahu yang makan sayur-sayuran, yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain? Ya, Cikgu Nurul pasti anda sudah pun mengetahui jawapannya. Yang sudah ada pun jawapannya. Baiklah murid-murid, tanpa Cikgu Nurul buang masa lagi, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 61 untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan penggelasan haiwan. Ingin Cikgu Nurul terangkan lebih mendalam sekali lagi kesimpulannya, haiwan dapat dikelaskan mengikut tabiat pemakanannya. Baik, terdapat haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja yang dikenali sebagai haiwan herbivore, haiwan yang makan haiwan lain sahaja yang dikenali sebagai haiwan karnivor, dan yang terakhir haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain yang dikenali sebagai haiwan omnivore. Dapatkah murid-murid mengingat semula isi pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang penggelasan haiwan, iaitu haiwan herbivore, haiwan carnivore dan haiwan omnivore. Haiwan herbivore, tabiat pemakanannya hanya tumbuh-tumbuhan sahaja. Haiwan carnivore, tabiat pemakanannya bersumberkan haiwan lain, iaitu daging haiwan lain. Dan yang terakhir, haiwan omnivore, tabiat pemakanannya bersumberkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Ya, baiklah murid-murid, tanpa kita buang masa lagi, hari ini cikgu nak minta murid-murid untuk tengkapkan peta pokok penggelasan tabiat makanan haiwan. Ya, cikgu nak minta murid-murid untuk melakar, menulis mula latihan ini di dalam buku latihan sains. Baik, seterusnya murid-murid perlulah mengelaskan jenis-jenis haiwan mengikut tabiat makanannya. Haiwan herbivore, senaraikan dua jenis haiwan dalam kategori tabiat makanan, iaitu haiwan herbivore. Yang kedua, haiwan karnivore, senaraikan dua juga jenis haiwan karnivore dalam kategori haiwan karnivore, dan senaraikan dua haiwan dalam kategori haiwan omnivore. Murid-murid diminta untuk menyenaraikan haiwan herbivore, haiwan karnivore dan haiwan omnivore tanpa selain daripada haiwan yang telah Cikgu Nurul senaraikan. Cikgu Nurul ingin minta buah fikiran murid-murid, selain daripada jawapan yang telah Cikgu bincangkan, Cikgu ingin dan suka cita sekali untuk murid-murid memikirkan, menyenaraikan haiwan dalam kategori herbivore, carnivore dan omnivore. Itu sahaja murid-murid pengajaran dan pembelajaran kita di rumah.
untuk subjek sains unit 4 penggelasan haiwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.